Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua di ruangan Facebook Fatimah Samsuddin Kamisah, di ruangan TikTok ahlan-ahlan Kalsum Sadikin, Azlan Azmi, Nuar Naim serta yang lain-lain. Ahlan-ahlan kepada semua. Kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Sahih Imam Muslim yang mana kita telah tiba pada riwayat 2042. Dua riwayat yang terakhir berkenaan tentang solatul Jumaat. Sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Riwayat 2042 baca. Maka riwayat 2042 nak menerangkan bahawa sunnah untuk adanya fasal, adanya pemisah di antara solat fardu dan solat sunat. Maka sebab itu nanti kita akan baca, dituntut, digalakkan, tidaklah wajib setelah seseorang itu dia selesai fardu, maka dia bercakap dulu. Ataupun dia berpindah tempat ke tempat yang lain, barulah dia menunaikan solat sunat ba'diyah dan seumpamanya. Maka hadis-hadis ini nak menerangkan galakan untuk adanya fasal bainal fardi wan nafal, di antara solat fardu dan solat nafil. Baca sanad dia balik. Maka Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Umar bin Atha' bin Abil Khuwar berkata bahawa Nafi' bin Jubair telah mengutuskan beliau, iaitu Umar bin Atha', untuk bertemu dengan Sa'ib bin Ukhti Namir. Yas'aluhu, menanyakan kepada Sa'ib an syai'in, tentang sesuatu, ra'ahu minhu Muawiyah, yang Muawiyah nampak Sa'ib buat, fi salati, berkenaan salat. Maka ada peristiwa di antara Muawiyah radhiyallahu anhu dan Sa'ib bin Ukhti Namir radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Muawiyah tegur Sa'ib. Maka telah dihantar Umar bin Atha' oleh Nafi' bin Jubair untuk bertemu dengan Sa'ib. Wahai Sa'ib, maka apakah peristiwa yang menjadikan Muawiyah menegur kamu apabila dia nampak kamu melakukan perkara tersebut? Faqala, maka telah berkata Sa'ib, na'am, ya. Maka apabila Muawiyah nampak, fa'ankarahu Muawiyah alaih, Muawiyah tegur dan Muawiyah tak setuju radhiyallahu anhu. Maka Sa'ib berkata, na'am ya, sallaitu ma'ahu, aku telah menunaikan salat bersama dengan Muawiyah al-Jum'ah, salat fardu Jum'ah, fil maksurah, di bilik, maksurah ni apa? Dia adalah bilik yang tertutup. Sebab itu ditulis, terjemahan dia boleh tulis hujratun fil masjid. Dalam masjid ada bilik, dalam saf solat ada bilik. Dan bilik ini Muawiyah buat. Kenapa Muawiyah buat ini? Maka lihat kepada baris yang pertama, kata Imam Nawawi, maka hadis ini menjadi dalil bahawa boleh membuat satu bilik di dalam masjid apabila seseorang pemerintah merasakan adanya keperluan.
Maka apakah fungsi bilik ini? Bilik ini dia bukan macam bilik imam ataupun bilik muazzin yang luar daripada saf salat. Tetapi bilik ini berada di dalam saf salat. Maka kenapa dibuat? Wa awwalu man amilaha Muawiyah. Orang yang mula-mula buat bilik di dalam masjid, di dalam saf salat adalah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri. Kenapa? Hina darabahul khariji, ketika mana telah ada percubaan golongan Khawarij untuk bunuh Muawiyah. Pada pagi yang sama Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu disyahidkan. Maka sebenarnya ada lagi 2 orang yang sepatutnya disyahidkan, tetapi Allah selamatkan mereka. Itulah Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhum. Maka orang Khawarij nak bunuh 3 orang ini serentak. Nak bunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu, seperti yang disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab beliau Tarikhul Khulafa. Namun hanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang berjaya mereka bunuh, namun lagi 2 orang pada waktu itu selamat. Maka semenjak ada percubaan untuk membunuh beliau, maka Muawiyah dia telah buat satu bilik di dalam saf, di dalam masjid, untuk pada waktu itu dia selamat daripada dibunuh ketika sedang solat. Maka disebut al-maksurah. Waqtalafu fil maksurah, dan daripada sudut hukum para ulama berbeza pendapat. Fa ajazaha kathirun, majoriti para ulama menyebut boleh, dan ada yang mengatakan tidak boleh. Last kali pada baris yang ketiga, qala al-qadi innama yasihu fiha al-jum'ah idza kanat mubahah likulli ahad. Maka maksurah, bilik di dalam saf, itu boleh dikira sah untuk Jumaat apabila dia tidak terikat untuk siapa boleh masuk, siapa tak. Maksudnya orang lain pun boleh masuk. Tetapi kalaulah pada waktu itu tak boleh, hanya khusus untuk orang tertentu sahaja, maka ada yang mengatakan tidak boleh untuk menunaikan solat Jumaat di dalamnya. Baca hadis. Maka kata Sa'ib, apabila imam selesai memberi salam, maka aku terus bangun di tempat berdiriku yang sama dan aku nak tunaikan solat, iaitu solat ba'diyah, solat sunat selepas solat fardu. Falamma dakhala, maka apabila beliau masuk, arsala ilayya, beliau mengutuskan seseorang kepadaku, iaitu Muawiyah, hantar orang untuk panggil Sa'ib. Kemudian beliau berkata, la ta'ud lima fa'alta, janganlah kamu mengulangi kembali apa yang kamu telah buat. Idza sallaital jum'ah, apabila kamu telah selesai menunaikan solat Jumaat, fala tasilha, maka janganlah kamu sambung solat Jumaat tersebut bisolatin, dengan sebarang solat, hatta takallama, sehingga kamu berkata-kata terlebih dahulu, au takhruja, ataupun kamu keluar daripada tempat tersebut. Maka daripada sini menjadi dalil bahawa sunnah yang diajar oleh Nabi SAW, apabila selesai solat fardu, mesti ada fasal, ada pemisah di antara solat fardu dan juga solat nafil. Maka apakah pemisah dia? Sama ada kita bercakap dengan orang kiri kanan kita, ataupun kita berpindah dan pergi ke saf lain, pergi ke tempat yang lain. Kemudian kata Muawiyah, fa inna Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW amarana bidzalika, telah memerintahkan kami seperti itu, alla nusila, bahawa kami tidaklah menggabungkan, merapatkan, menyambung sesuatu solat dengan solat yang lain, hatta natakallama, sehingga kami berkata-kata terlebih dahulu, au nakhruja, ataupun keluar daripada saf tersebut. Maka pada baris yang kelima kata Imam Nawawi, fihi dalil, maka di sini adanya dalil seperti yang disebut oleh para ulama mazhab Syafi'i, anna nafilah ar-ratibah, bahawa solat-solat rawatib yustahabbu an yatahawwala laha an mawdi'il fariidah, sunnah untuk seseorang itu berpindah daripada tempat dia menunaikan solat fardu dan dia pindah ke tempat yang lain. Wa afdalahu at-tahawul ila baiti, paling afdal bila nak buat solat sunat ba'diyah, maka buatlah di rumah, itu yang paling afdal. Wa illa fa mawdi'un akhar minal masjid, kalaulah tidak maka tempat mana pun boleh, asalkan
tidak tempat yang sama. Kalaulah dia solat tempat yang sama, sah solat dia. Cuma afdal sunnahnya adalah berpindah tempat. Daripada sini juga, kata Imam Nawawi, liyuksira mawadi'as sujudi. Sunnah untuk memperbanyakkan tempat sujud. Maka sebab itu digalakkan untuk pindah. Banyakkan tempat sujud kerana semua ini akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Terus baca. Baca sampai habis. Lebih kurang sama je hadisnya. Terus. Kita dah selesai dah hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim berkenaan tentang solat Jumaat. Imam Muslim mula membawakan hadis-hadis berkenaan tentang solat 2 hari raya. Al-Idain, solat 2 hari raya. Baris yang pertama daripada tajuk kata Imam Nawawi, hiya inda Syafi'i wa jumhuri ashabihi wa jamahiril ulama'i sunnatun muakkadah. Dalam mazhab Syafi'i, solat raya tidaklah wajib. Namun ianya adalah satu sunnah yang sangat-sangat dituntut. Ianya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Ada juga pandangan mengatakan ianya adalah fardu kifayah. Baris yang ketiga, selepas bermulanya tajuk ini, kata Imam Nawawi, kenapakah raya dipanggil raya? Kenapa raya dipanggil Eid? Li'annaha wa summiya Eidan li'audihi wa takarrurih. Maka raya dipanggil Eid kerana ianya sentiasa berulang-ulang. Setiap tahun berulang-ulang amalan raya, sambutan raya dan seumpamanya. Maka kerana ia berulang-ulang maka dipanggil Eid, dipanggil sesuatu yang berulang-ulang. Dan juga ada beberapa pandangan yang lain. Terus baca hadis. Maka hadis yang pertama, bahkan beberapa hadis yang bakal kita baca, Imam Muslim nak membawakan hadis-hadis menekankan bahawa khutbah raya adalah selepas solat. Dia tak macam Jumaat. Jumaat solat dulu, khutbah dulu baru solat. Tetapi khutbah raya adalah solat raya dulu barulah khutbah. Dan dalilnya adalah perbuatan Nabi, Abu Bakar, Umar dan majoriti para sahabat. Terus baca. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, syahidtu salat al-fitri. Aku telah menghadiri salat raya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman. Fakulluhum, kata Abdullah bin Abbas, semua mereka ini yusalliha, menunaikan salat raya qabla al-khutbah, sebelum daripada khutbah. Solat dulu sunnahnya, barulah khutbah. Summa yaktub, kemudian barulah mereka menyampaikan khutbah. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, fanazala Nabiullah, maka dalam salah satu solat raya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiba dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berada di tempat solat raya. Ka'anni anzuru, kata Abdullah bin Abbas, seolah-olah aku masih lagi boleh melihat, hina, sewaktu dan ketika, yujallisur rijal, Nabi SAW memerintahkan orang ramai untuk duduk. Yujallis pada baris yang kedua daripada bawah, ay ya'muruhum bil julus, Nabi perintahkan para sahabat untuk duduk, biyadih, dengan tangan baginda. Kemudian bila Nabi SAW dah selesai khutbah, summa aqbala, kemudian baginda telah datang berjalan, yashukkuhum, melalui tengah-tengah saf, hatta ja'an nisa, sehingga baginda sampai kepada para wanita. Dalam hadis ni tak disebut. Dalam hadis berikut nanti akan disebut kenapa Nabi pergi kepada para wanita, sebab rupa-rupanya Nabi perasan para wanita tak dengar penyampaian khutbah Nabi SAW. Maka bila Nabi dah selesai khutbah raya dengan yang lelaki, Nabi pergi kepada yang wanita, membelah saf melalui tengah-tengah saf, dan Nabi pada waktu itu menyampaikan nasihat dan peringatan yang lain kepada para wanita.
Wa ma'ahu Bilal, dan bersama dengan Nabi adanya Bilal. Maka Nabi SAW pun membaca ayat, Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, idza ja'akal mu'minatu, apabila telah datang kepada kamu para wanita beriman, yubayi'naka, mereka ingin untuk berbai'ah kepada kamu, ala alla yusyrikna billah, bahawa mereka tidak akan mensyirikkan Allah dengan sesuatu, wala yasrikna, mereka tidak akan mencuri, wala yaznina, tidak akan berzina, wala yaqtulna auladahun, mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka, dan wala yaqtulna auladahun nabi buhtan, mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka dengan kepercayaan karut yang mereka reka dan sebagainya sampai habis ayat. Maka Nabi SAW telah membaca ayat ini sehinggalah baginda selesai membaca ayat ini. Thumma qala, kemudian baginda Nabi SAW bersabda, maksudnya Nabi sampaikan nasihat yang baru. Sebab tadi mereka tak dengar pun nasihat Nabi, suara Nabi tak sampai. Maka Nabi SAW kemudian setelah itu bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi bertanya, Antunna ala dhalik, adakah kamu semua mengikuti ayat yang aku baca tadi? Tak berzina, takkan mencuri, takkan menderhaka, wala ya'sinaka fi ma'ruf, takkan pada waktu itu mensyirikkan Allah. Faqalat imra'atun wahidah, maka telah berkatalah seorang wanita, lam yujibhu ghairuha, para wanita yang lain tidak menjawab. Naam, bahkan wahai Nabi Allah, la yudra, kata Abdullah bin Abbas, tidak diketahui hina izin, pada waktu itu, manhi, siapakah wanita tersebut. Kenapa tak boleh diketahui siapa wanita yang menjawab tersebut? Kata para ulama, likasratin nisa, kerana banyaknya jumlah para wanita. Wajtimalihinna li thiyabihin la yadri man hiya, dan pada waktu itu pakaian mereka yang menutupi sebahagian daripada muka dan tubuh badan mereka menjadikan Abdullah bin Abbas tak boleh kenal siapakah wanita yang dimaksudkan yang telah menjawab pertanyaan Nabi SAW tersebut. Jelas ke jelas? Okey, berkenaan tentang khutbah selepas solat, maka itu adalah sunnah dia. Namun siapakah orang yang pertama yang pernah membuat khutbah sebelum solat? Dia khutbah dulu baru solat. Maka pada baris yang ke 2, 4, 6, baris yang ke 5 daripada bawah, daripada hujung Syarah An-Nawawi. Kata Imam Nawawi, pada hadis ini menjadi dalil bahawa khutbah raya adalah setelah selesai solat raya. Maka hadza huwal muttafaq, inilah yang disepakati oleh semua para ulama dan tidak ada sebarang perbezaan pendapat. Sebentar. Okey, lalu siapakah yang telah memulakan solat khutbah raya sebelum solat? Maka ada mengatakan bahawa Uthman bin Affan pada penghujung pemerintahannya. Namun sebenarnya ini tak tepat. Uthman bin Affan pun adalah setelah solat baru beliau berkhutbah. Ada juga pendapat mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka ini pun pendapat yang tidak diterima. Dan yang lebih tepat nanti kita akan baca dalam hadis yang berikut, bahawa orang yang mula-mula pernah membuat khutbah dulu baru solat raya sama seperti Jumaat adalah Marwan bin Hakam yang merupakan governor di Madinah pada era pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Terus baca. Maka bila Nabi SAW telah membaca ayat tadi, maka Nabi SAW telah bersabda, "Fatasaddaqna", maka bersedekahlah kamu wahai para wanita. Fabasata Bilalun thawbah, maka Bilal telah melapangkan, telah menghulurkan pakaiannya. Maksudnya hujung jubah dia, hujung pakaian dia, Bilal pada waktu itu telah hamparkan. Ataupun pada waktu itu thawb bermasuk ridak, selendang dia, maka dia telah buka selendang dia. Summa qala, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Bilal telah berkata. Sebab itu sebentar. Pada baris yang kedua, 4, 6, 8. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jumpa tak? Wa zahir annahu min kalami Bilal. Maka kata-kata ini sebenarnya bukan Nabi tetapi daripada Bilal. Kata-kata apa? Maka Bilal berkata, halumma, bergegas, bersegera.
fidallakunna, aku tebus untuk kamu, abi wa ummi, ibu dan ayahku, kalaulah kamu mendengar hadis Nabi dan terus mengamalkan sabdaan Nabi. Faja'alna, maka para wanita telah mula, yulqinal fatah, mereka telah meletakkan mereka punya cincin-cincin. Al-fatah adalah cincin yang besar, ataupun al-fatah adalah cincin yang tidak mempunyai batu, la fassalahu. Wal khawatim adalah cincin fi thawbi Bilal, pada pakaian yang Bilal telah kedepankan, Bilal telah bentang radhiyallahu anhu. 2045 baca. Maka hadis ini nak menerangkan bahawa para wanita mereka tak dengar khutbah Nabi. Sebab itu Nabi pergi kepada mereka, Nabi SAW beri kepada mereka peringatan yang lain. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma telah berkata, Ashhadu ala Rasulillah, aku telah bersaksi ke atas Nabi SAW, la salla, bahawa baginda telah menunaikan solat raya qabla al-khutbah, sebelum khutbah. Nabi solat raya dulu, barulah Nabi menyampaikan khutbah. Qal, berkata Abdullah bin Abbas, summa khutbah, kemudian bila Nabi telah selesai khutbah, fara'a, maka baginda telah melihat, annahu lam yusmi'in nisa, bahawa suara baginda tidak sampai, tidak didengari oleh para wanita. Fa'atahunna, maka Nabi telah pergi kepada para wanita. Fadzakkarahunna, memberi nasihat peringatan kepada mereka. Wa amarahunna bisadaqah, dan Nabi telah perintahkan mereka untuk bersedekah. Wa Bilalun qailun bi thawbih, sementara Bilal telah mengulurkan pakaiannya untuk diletakkan sumbangan-sumbangan sedekah. Faja'alatil mar'atu tulqil khatam, maka ada wanita yang telah meletakkan cincinnya, wal khuras, ada meletakkan anting-anting, wasyai'a, dan ada juga yang meletakkan benda yang lain. Terus baca sampai habis. Terus, maka hadis yang berikut ini nak menerangkan bahawa Nabi pergi kepada para wanita saf belakang setelah Nabi SAW selesai solat. Bukan setelah selesai Nabi berkhutbah. Bukan tengah-tengah khutbah. Bila dah habis khutbah, barulah Nabi SAW pergi kepada mereka. Baca hadisnya. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aku telah mendengar sesungguhnya Nabi SAW qama, telah berdiri, yaumal fitri, pada hari raya Idul Fitri, fasalla, maka Nabi telah tunaikan solat raya. Fabada'a bis salah, maka Nabi telah mulakan dengan solat dulu, bukan khutbah dulu. Summa khataba, kemudian baginda telah menyampaikan khutbah annas, kepada manusia. Falamma faragha, apabila Nabi SAW telah selesai berkhutbah, maka ini dalil dia. Maka bila Nabi telah selesai khutbah, nazala, Nabi telah turun daripada tempat yang disediakan untuk berkhutbah. Fa'atan nisa, maka Nabi telah mendatangi kepada para wanita. Kenapa? Kita dah baca hadis sebelum ini, sebab rupa-rupanya mereka tak dengar nasihat dan pesanan Nabi SAW. Fadzakkarahunna, maka Nabi SAW telah memberi nasihat peringatan kepada mereka. Wa huwa yatawakka, dalam keadaan baginda pada waktu itu bersandar kepada tangan Bilal radhiyallahu anhu. Wa Bilalun, dan Bilal radhiyallahu anhu pula telah menghulurkan pakaiannya untuk diletakkan sumbangan sedekah para wanita. Yulqina, maka para wanita telah meletakkan sedekah mereka. Berkata perawi, aku telah bertanya kepada Atha, zakat yaumil fitri, adakah itu adalah zakat fitrah yang mereka bagi, yang Nabi galakkan mereka sedekah? Maka berkata perawi, la, tidak, itu bukanlah zakat fitrah. Walakin sadaqatan, akan tetapi ianya adalah sedekah, yatasaddaqna biha, yang mereka bersedekah dengannya pada waktu itu. Tulkil mar'atu, ada wanita yang memberikan cincinnya. Wa yulkin, ada wanita memberi yang lain dan memberi yang lain. Pada waktu itu mereka semua bersedekah. Qultu li Atha, aku telah bertanya kepada Atha lagi. Ahaqqan 'alal imam, adakah patut imam pada zaman kita an ya'tin nisa,
melakukan perkara yang sama, mereka pergi kepada para wanita setelah selesai solat dan khutbah, fayudzakiruhunna, dan beri peringatan ataupun nasihat yang lain kepada para wanita. Maka berkata Ata, ila amri, bahkan demi umurku, inna dzalika lahaqqun, sesungguhnya perkara tersebut adalah sepatutnya bagi mereka. Wa ma lahum, dan apakah masalah mereka, la yaf'aluna dzalika, mereka tidak melakukan itu. Maka sunnah Nabi SAW lepas habis khutbah, Nabi pergi kepada para wanita, menggalakkan mereka untuk bersedekah. Pada baris yang keempat, maka kata Imam Nawawi, fahadha sarihun, hadis ini adalah jelas bahawa Nabi pergi kepada para wanita setelah selesai khutbah baginda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. Pada baris yang kedua, 4-5, kata Imam Nawawi, pengajaran daripada hadis ini yang kita boleh dapat adalah sunnah untuk memberi nasihat berasingan kepada para wanita, mengingatkan mereka tentang hukum ahkam agama dan akhirat. Wahathahunna, menggalakkan mereka untuk bersedekah, Dan kemudian daripada sini juga kita belajar pada baris yang kedua, 4-6, anna sadaqat tatawu, sedekah sunat, la taftakiru ila ijab wa qabul, tidak perlu ada ijab dan qabul. Tak perlu, sebab para wanita tersebut bila mereka digalakkan oleh Nabi untuk sedekah, mereka bagi terus kepada Bilal. Mereka tak ada ijab dan qabul di situ. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, terus baca hadis. Maka lihat pada fiqhul hadis, baris yang kedua, 4, 6, 8, 11. Kata Imam Nawawi, pada hadis-hadis ini juga menjadi dalil bahawa boleh seorang wanita bersedekah tanpa izin suami dia. Jawazu sadaqatil mar'ah, boleh untuk wanita bersedekah min maliha, daripada duit dia. Bukan duit suami, daripada duit dia. Pada waktu itu bighairi izni zaujiha, tanpa perlu meminta izin suami dia. Sebab hadis ini menunjukkan bila Nabi galakkan para wanita untuk bersedekah, maka para wanita tidaklah pada waktu itu mereka minta izin suami dulu. Mereka terus sedekah. Terus baca hadis. Maka berkata Jabir bin Abdullah, aku telah hadir bersama dengan Nabi SAW solat hari raya. Maka Nabi telah mulakan dengan solat sebelum Nabi berkhutbah. Bighairi azan, tidak ada azan, tidak ada iqamah. Maka untuk solat raya tak ada iqamah, tak ada azan. Maka imam akan terus mulakan solat. Cuma, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. Mana tadi? Saya dah tanda dah. Okay, muka surat sebelah. Baris yang kedua, 4, 5 daripada bawah. Maka kata Imam Nawawi, hadis ini adalah jelas bertentangan dengan apa yang digalakkan dalam mazhab Syafi'i. Annahu yustahabbu, bahawa untuk solat raya disunnahkan untuk mengucapkan as-salatu jami'ah ketika mana solat raya. Maka solat raya digalakkan untuk menyebut as-salatu jami'ah, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Okey, maka apakah maksud tidak ada azan dan iqamah? Maka azan dan iqamah memang tak ada. Dan nanti kita akan baca dalam hadis berikut, wala nida, tidak ada seruan-seruan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, as-salatu jami'ah adalah sunnah dan digalakkan. Dan maksud tidak ada seruan di situ juga adalah seruan-seruan yang seumpama azan, iqamah dan lain-lain. Terus baca, summa qama. Kemudian Nabi SAW telah berdiri dalam keadaan bersandar kepada Bilal. Maka dalam khutbah Nabi SAW bersandar kepada Bilal. Sebab ini berada di tempat lapang dan tidak ada mimbar dan seumpamanya. Maka Nabi SAW telah memerintahkan dalam khutbah Nabi bitaqwallah, dengan bertakwa kepada Allah. Wa hatha ala ta'ah, Nabi menggalakkan untuk mentaati perintah Allah.
apa perintah-perintah Allah. Wa wa'azan nas, Nabi telah memberi nasihat kepada orang ramai. Wa dzakarahum, dan telah mengingatkan mereka. Summa madha, kemudian bila Nabi telah selesai khutbah, Nabi telah datang sehingga Nabi datang kepada para wanita. Fa wa'adhahunna, Nabi beri nasihat kepada mereka. Wa dzakarahunna, memberi peringatan kepada mereka. Faqala, dan di antara isi kandungan khutbah Nabi adalah tasaddaqna, Nabi bersabda, bersedekahlah kamu. Fa inna aktsarakunna, maka sesungguhnya kebanyakan daripada kamu wahai para wanita, hatabu jahannam, menjadi bahan bakar neraka. Faqamat imra'ah, maka telah berdiri seorang wanita, min sitatin nisa, daripada tengah-tengah wanita yang ramai, saf'aul khaddain, pada waktu itu gelap kedua pipi dia. Maka para ulama sebahagian memberi pandangan, maka kelihatan pipi wanita ini kenapa? Sebab ada yang menyebut ianya adalah sebelum turunnya hijab. Ada yang menyebut ianya adalah wanita yang tua. Namun sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, maka ketika mana salat, maka dibuka muka, tidak ditutup muka. Sebab itu boleh kelihatan pipi wanita tersebut. Maka wanita ini berkata, lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah para wanita kebanyakannya adalah menjadi bahan bakar neraka? Sabda Nabi SAW, li'annakunna, kerana sesungguhnya kamu, tukthirna syakah, terlalu banyak komplain. Asyakah, komplain. Wa takfurnal ashir, dan kamu tidak menghargai tidak menghargai jasa keluarga dan jasa para suami. Faja'alna, maka para wanita telah mula bersedekah, min huliyihinna, daripada perhiasan-perhiasan yang mereka ada, yulqina, mereka meletakkannya pada pakaian Bilal, min aqritatihinna, daripada anting-anting mereka, wa khawatimihinna, dan juga cincin-cincin mereka. Mereka pada waktu itu bersedekah apabila digalakkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus baca. Daripada Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, mereka berdua berkata, lam yakun, tidaklah dilaungkan azan pada solat raya dan juga tidak pada solat Idul Adha. Tak ada azan. Tak ada azan dan iqamah untuk solat raya Idul Fitri dan Idul Adha. Thumma sa'altuhu, maka kemudian beliau telah bertanya lagi soalan yang sama selepas beberapa ketika. Maka beliau telah berkata, akhbarani Jabir, telah mengkhabarkan kepadaku Jabir bin Abdullah Al-Ansari, alla azan, bahawa tidak ada azan untuk solat pada hari raya, hina yakhrujul imam, setelah imam keluar untuk memimpin solat. Wala ba'dama yakhruj, tidak ada sebelum dan tidak ada selepas imam pada waktu itu azan dan iqamah. Wala nida, tidak ada seruan-seruan. Wala syai'a, tidak ada apa-apa. La nida yawma idzin wala iqamah, tidak ada seruan pada hari raya untuk solat dan juga tidak ada iqamah. Cumanya kita dah sebut tadi, nida di sini para ulama seperti Imam Nawawi berpendapat adalah nida umpama azan dan iqamah. Adapun ucapan as-salatu jami'ah, maka digalakkan untuk solat raya di sisi para ulama mazhab Syafi'i. Terus baca. Maka Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, perkara pertama ketika mana beliau dibai'ah, diberikan janji. So Abdullah bin Zubair pernah jadi khalifah setelah jatuhnya Yazid bin Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, cucu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka dia pernah jadi khalifah lebih kurang 5 ke 7 tahun. Saya tak berapa ingat dengan pasti. Maka ketika mana beliau dibai'ah, maka antara pesanan beliau adalah lam yakun yu'adzinu lis-salah, tidak ada azan untuk solat raya. Fala tu'adzin laha, maka janganlah kamu melaungkan azan untuk solat raya. Qala, berkata perawi, falam yu'adzin laha ibn Zubair yaumah, sewaktu pemerintahan Abdullah bin Zubair tidak dilaungkan azan untuk solat raya. Wa arsala ilaihi ma'adzalik innamal khutbah, dan beliau berpesan juga bahawa sesungguhnya khutbah adalah hanya selepas solat raya. Wa inna dhalika qad kana yuf'al,
dan itulah yang telah dilakukan pada zaman Nabi SAW. Berkata perawi, fasalla bin Zubair, maka Abdullah bin Zubair telah menunaikan solat sebelum daripada khutbah. Kenapa di-highlightkan ini? Sebab sebahagian daripada pemimpin-pemimpin Banu Umayyah, termasuklah gubernur mereka, mereka khutbah dulu baru solat raya. Sebab itu Abdullah bin Zubair pesan, solat dulu barulah khutbah, kerana itulah sunnah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sallaitu ma Rasulillah, aku telah menunaikan solat raya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghaira marrah, bukan sekali dan tidak pula dua kali. Banyak kali aku solat raya dengan Nabi. Dan Nabi solat bi ghairi azan wala iqamah, tak ada azan untuk solat raya dan tidak ada iqamah untuk solat raya." 2052 baca. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, kanu mereka semua yusalluna al-aidain, mereka menunaikan solat dua hari raya qabla al-khutbah, sebelum khutbah. Riwayat 2053, baca hadis yang terakhir ini. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju, baginda kerap keluar, yaumal adha, pada hari raya solat, pada solat hari raya Idul Adha, wa yaumal fitri, dan pada solat Idul Fitri. Maka di sini menjadi dalil bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan waktu solat di tanah lapang, bukan di Masjid Nabawi. Maka kenapa ini berlaku? Lihat pada baris yang keempat daripada bawah. Kata Imam Nawawi, hadza dalilun, maka ini adalah dalil bagi orang yang berpandangan sunnah untuk keluar menunaikan solat hari raya ilal musalla, ke tempat lapang, ke tempat lapang. Sebab itu kalau dekat luar negara, orang yang mengikut pandangan Imam Abu Hanifah, mereka tak solat raya di masjid kebiasaannya. Mereka akan solat raya di taman ataupun di padang ataupun di stadium dan seumpamanya. Sebab mengikut pandangan mereka, sunnah untuk solat raya di tempat yang terbuka selain daripada masjid. Namun mazhab Syafi'i, sunnahnya di masjid. Maka apakah jawapan yang diberikan untuk hadis ini? Jom kita lihat. Maka kata Imam Nawawi, wa annahu afdal min fi'liha fil masjid. Daripada hadis ini kita dapat tahu bahawa afdal menunaikan solat raya di tanah lapang berbanding daripada di masjid. Dan inilah amalan kebanyakan orang di kebanyakan negara, kata Imam Nawawi. Wa amma ahlu Makkah, namun bila kita perhatikan penduduk Mekah, mereka tidak pernah solat raya kecuali hanya di masjid. Minaz zamanil awal, daripada zaman Nabi SAW lagi. Maka sebab itu di sisi mazhab Syafi'i, mana satu lebih afdal? Adakah solat di tempat lapang lebih afdal ataupun solat dalam masjid? Maka kata Imam Nawawi, wa thani wa huwa al-asah, maka solat di dalam masjid adalah lebih afdal berbanding solat di tanah lapang. Dan apakah dalil mazhab Syafi'i? Mereka berkata bahawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, penduduk Mekah apabila tidak pernah solat di tanah lapang. Kenapa? Lisi'atih, kerana Masjidil Haram adalah besar. Wa innama kharajan Nabi, maka daripada sini kita tahu hanya sahaja Nabi SAW tak solat di masjid, namun Nabi pergi ke tanah lapang adalah lidhikil masjid, kerana Masjid Nabawi tidak boleh menampung jumlah para sahabat yang ada. Maka menunjukkan bahawa solat di masjid adalah lebih afdal idza tasa'a, apabila masjid itu luas. Kalaulah masjid tak muat, maka afdal disolat di tanah lapang. Terus baca. Baca. Maka Nabi SAW telah mulakan dengan solat dulu barulah berkhutbah. Apabila baginda telah selesai solat baginda dan memberi salam, qama, maka baginda telah berdiri. Fa aqbala 'alan nas, Nabi telah menghadap kepada manusia. Wahum julus, dan pada waktu itu orang ramai masih lagi duduk. Fi musallahum, di tempat solat mereka. Fa in kana lahu haja bi ba'thin,
dzakarahu linnas, dan jika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, fa in kana lahu hajah bi ba'thin dzakarahu linnas, maka jika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keperluan untuk mengutuskan manusia pada solat raya tersebut untuk sesuatu tujuan, maka Nabi akan mengingatkan mereka ataupun menyebutkan kepada mereka. Au kana lahu hajah bi ghairi dzalik, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keperluan-keperluan lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sampaikan dalam khutbah, Nabi akan sebut dalam khutbah baginda. Amarahum biha. Wa kana yaqul, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerap bersabda dalam khutbah baginda, tasaddaqu tasaddaqu tasaddaqu, bersedekahlah kamu, bersedekahlah kamu, bersedekahlah kamu. Wa kana akthar, dan adalah kebanyakan orang yang suka bersedekah, kata perawi, an-nisa adalah para wanita. Thumma yansarif, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlalu pergi. Falam yazal, maka beginilah cara solat raya berkekalan, solat dulu sampailah khutbah, hatta kana Marwan bin al-Hakam, sehingga apabila Marwan bin Hakam menjadi gubernur di Madinah, fa kharajtu muhasiran, maka aku pernah keluar sekali untuk solat raya bersama dengan Muawiyah, muhasiran Marwan, dalam keadaan kami memegang tangan. Muhasiran maksudnya mereka saling berpegangan tangan di antara sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri dan Marwan bin Hakam yang merupakan tabi'in dan gubernur Madinah. Maka apa Marwan bin Hakam buat? Hatta atainal musalla, maka kami telah tiba di tanah lapang untuk tempat solat raya. Fa idza Kathir ibn Salt, maka pada waktu itu ada Kathir bin Salt, qad bana minbara, yang mana beliau telah membina mimbar daripada tanah dan juga daripada batu bata untuk disampaikan khutbah. Faiza Marwan, maka tiba-tiba Marwan menarik tanganku untuk pada waktu itu dia nak pergi ke mimbar dulu, dia nak sampaikan khutbah raya dulu, baru solat. Ka'annahu yajurruni, dan beliau telah menarikku, Marwan telah menarik Abu Sa'id Al-Khudri untuk teman dia sampai ke mimbar. Wa ana ajurruh, sementara Abu Sa'id sahabat Nabi, dia tarik Marwan supaya solat raya dulu. Sebab sunnahnya adalah solat raya baru khutbah. Falamma ra'aitu dhalika, apabila aku tengok Marwan bin Hakam tetap nak menyampaikan khutbah dulu, maka aku telah berkata, ainal ibtida'u bis salah, ke mana kamu letakkan, kamu tinggalkan memulakan ibadah raya dengan solat? Sebab kamu tahu sunnahnya adalah solat dulu. Mana kamu letakkan, kenapa kamu nak mulakan dengan khutbah dulu? Maka berkata Marwan bin Hakam, lah, tidak wahai Abu Sa'id, qad turika ma ta'lam, telah tidak lagi dilakukan, diamalkan, bahkan telah ditinggalkan apa yang kamu tahu. Maksudnya yang kamu tahu solat dulu, barulah khutbah. Maka itu tak lagi dilakukan, tak lagi diamalkan, telah ditinggalkan. Maka Abu Sa'id berkata, kalla, sama sekali tidak. Demi zat yang nyawaku berada pada genggamannya, la ta'tuna bi khairin, kamu tidak akan melakukan sesuatu perkara yang lebih baik mimma a'lam, daripada apa yang aku tahu. Dan Abu Sa'id ulang sebanyak 3 kali bahawa apa yang dia tahu tentang solat Nabi, bahawa solat raya dulu baru khutbah, itu adalah lebih baik daripada apa yang cuba dilakukan oleh Marwan. Dia nak khutbah raya dulu, barulah solat. Thumman sarafa, kemudian beliau telah berlalu pergi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita akan sambung riwayat 2054 pada jam 9.30 insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi.